Assalamualaikum and konnichiwa minasang. Okay, hari ini adalah video saya yang pertama untuk chapter yang ke-14. Jadi saya akan terangkan apa yang sepatutnya kita belajar dalam chapter 14 ni. Okay, tajuk chapter ni adalah tabir munuk, tapi sebenarnya chapter ni nak mengajar kita tentang ayat nak menunjukkan kita hendak ataupun hendak buat sesuatu. Okey, tapi sebelum kita teruskan, macam selalu yang saya pesan, asas kepada bumpo dalam Nihongo ni yang kita jangan lupakan adalah seperti yang ada dekat depan ni. Nani nani wa nani nani des. Itu adalah untuk ayat penyata. Manakala untuk ayat yang melibatkan perbuatan ataupun verb, ayat melakukan sesuatu, nani nani wa nani 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 mas. Sebelum mas ni mesti ada joshi o. Okay, nani nani wa, nani nani o, nani nani mas. Alright, itu jangan lupa sama sekali seperti yang selalu saya terangkan dalam kelas, especially kepada yang dah pernah belajar dengan saya. Alright, so kita tengok tentang chapter 14 ni, penyataan hendak dan hendak buat. Kita tengok contoh. Okay, contohnya saya hendak komputer baru. Saya hendak komputer baru. Okay. So, sebelum kita tukarkan ke ayat Nihongo, macam selalu saya ajar, kalau kita tak pasti, kita translatekan satu persatu perkataan dalam ayat ni. Okay, contohnya, saya yang kita tahu adalah watashi. Okay. Hendak itu yang kita akan belajar nanti. Kemudian saya akan terangkan. Komputer seperti biasalah. Komputer. Okey. Baru Keiyoshi yang kita pernah belajar sebelum ni adalah atarashii. Okey. Jadi bila kita tukarkan ayat ni ke Nihongo, maka seperti yang saya selalu terangkan, nani nani wa nani nani des. Jadi ayat ni akan menjadi watashi wa, kita tukarkan warna jap watashi wa. Okey, seperti yang selalu saya cakap, ayat bahasa Malaysia dengan Nihongo dia terbalik. Jadi dia mesti jadi watashi wa, sebab itu adalah subject of the sentence. Kemudian translate daripada belakang. Baru komputer hendak watashi wa baru atarashi komputer. Okey. Di sini dia punya joshi adalah ga. Okey. Dan penyataan hendak dalam Nihongo kita gunakan hoshii. Des. Okey. Jadi dia akan jadi watashi wa atarashi komputer ga hoshii desu. Okey. Saya ulang watashi wa atarashi komputer ga, sebab ada joshi ga di sini. Watashi wa atarashi komputer ga hoshii desu. Jadi di sini kita tahu hendak dalam bahasa Jepun adalah hoshi. Okey, boleh ingat Jadi watashi wa atarashi komputer ga hoshi desu. Okey, kalau kita macam mana pula kalau kita nak cakap saya tidak hendak? Negatif dia Alright, kita tengok. Kalau negatif dia dalam bahasa Melayu kita penyataannya adalah saya tidak hendak. Kita tukar warna dia.
saya tidak hendak komputer baru. Okey. Jadi macam mana tukar kepada Nihongo dia? Sama juga macam dekat atas tadi tu. Okey. Kita tukar jap warna dia menjadi biru supaya jelas mana yang Nihongo, mana yang Marego. Okey. Watashi wa, saya, sebab itu adalah subject of the sentence. Okey. Watashi wa baru komputer tidak hendak. Dia mesti terbalik kan, seperti yang selalu saya ajar. Jadi watashi wa atarashi komputer ga. Okay, sebab dia punya joshi mesti ga. Negatif kepada hoshi adalah sebab hoshi belakang dia adalah i jadi dia akan jadi hoshi kunai desu. Okey, boleh faham Saya ulang. Okey, kalau yang positifnya watashi wa atarashi komputer ga hoshi desu. Kalau yang negatif dia, saya tidak hendak komputer baru. Watashi wa atarashi komputer ga hoshi kunai desu. Okey. Pada hoshi, negatif dia menjadi hoshi kunai. Okey. Tolong ingat yang tu Alright, ini ayat penyata untuk bila kita hendak barang. Kita hendakkan objek. Okey, macam mana pula kalau sekiranya kita hendak kita nak buat ayat menyatakan kita nak buat sesuatu. Okey, contohnya kita tengok contoh. Kalau sebelum ni kita belajar ayat membuat sesuatu menggunakan verb contohnya saya hendak kereta. Okey. Tapi ini kita belum menggunakan verb. Ini adalah ayat penyata hendak. Kita hendak kereta. Okey. Jadi macam yang saya dah ajar kat atas tadi, saya hendak kereta. Kereta yang kita tahu adalah kuruma. Saya watashi, hendak adalah hoshi. Jadi dekat sini ayat Nihongo dia akan jadi saya watashi wa kuruma ga hoshi desu. Okey, sebab ini ayat ni adalah ayat penyata hendak. Kita hendak kereta. Kita nak kereta. Jadi watashi wa kuruma ga hoshi desu. Okey. Kalau sekiranya kita kata kita nak beli kereta ataupun kita hendak naik kereta, Okey, saya buat ayat contoh kita hendak naik kereta. Saya hendak menaiki kereta. Okey, kat sini ada perkataan menaiki. Menaiki ni adalah verb, kata kerja. Okey, jadi ayat Nihongo dia okey, sebelum tu kita tengok. Kita dah tahu watashi. Okey, hendak menaiki ni dia akan jadi satu perkataan. Dekat sini hendak tu bukan hoshi. Sebab hoshi tadi adalah hendak dalam bentuk kita hendak, kita nakkan objek, kita nakkan sesuatu, bukan nak buat tapi hendak menaiki ni adalah hendak buat. Jadi hendak buat ni dia punya form tu lain. Sekejap lagi saya explain Okey. Saya tu watashi. Okey, hendak tu sekejap lagi saya explain. Menaiki tu apa? Norimasu. Okey, kereta kita tahu adalah kuruma. So macam ni kita nak tukar ayat ni kepada Nihongo. Right. Kita tukar warna sekejap Jadi dekat sini again watashi wa, kerana itu adalah subject of the sentence. So
Watashi wa sebab Nihongo dengan Mareigo dia terbalik, jadi kuruma dulu watashi wa kuruma. Okey. Disebabkan ini adalah perbuatan menaiki, kita bukan buat sesuatu kat atas kereta tu, maka dekat sini joshi dia bukan o. Kalau ingat lagi yang selalu saya ajar, kalau perbuatan tu kita buat kat atas sesuatu objek, contohnya kita makan nasi, gohang o tabemas, dekat situ joshi dia adalah o. Okey, tapi dalam kes ini kita menaiki kereta tu, kita bukan buat sesuatu kat atas kereta tu, tapi kita naik kereta tu. Jadi kalau masih ingat lagi pada kelas yang pernah belajar dengan saya, kalau masih ingat lagi, dekat sini penggunaan joshi-nya adalah ni. Watashi wa kuruma ni norimasu. Okey. Ini maksudnya saya menaiki kereta. Okey, saya belum tunjuk yang hendak lagi. Ini adalah saya menaiki kereta. Watashi wa kuruma ni norimasu. Okey, macam mana pula kalau kita nak tukar dia menjadi saya hendak menaiki kereta. Okey, hendak dalam bentuk perbuatan ataupun kata kerja, kita menggunakan form nani nani tai. Okey, nani nani tai. Tapi verb tu kita tak boleh norimastai. Okey, kita kena buang mas dia. Okey. Maksud saya tu macam ni norimas tu plus dengan tai form. Nani nani tai. Nani nani tai inilah yang menunjukkan hendak buat. Jadi bila norimas plus dengan nani nani tai, maka dia akan jadi buangkan mas tu. Kat sini kita buangkan mas tu. Okey. Jadi bila kita pluskan dia dengan tai untuk menyatakan hendak buat, jadi hendak menaiki, maka dia akan jadi nori tai. Boleh dapat Jadi ayat di atas ni tadi, saya hendak menaiki kereta. Kalau saya menaiki kereta saja, watashi wa kuruma ni norimasu. Kalau saya hendak menaiki kereta, ada hendak pula, maka dia akan jadi watashi wa subject of the sentence kuruma ni, okay, dia punya joshi mesti ni, noritai, dan berakhir dengan des. Okey. Kita tak boleh tak ada des di sini, sebab kalau tak ada des, kalau dia berakhir dengan norimas, dia akan berakhir macam tu saja. Tapi kalau dia dah kita gunakan hendak menaiki, maka dekat belakang ni dah tak ada mas, sebab tadi kita dah buang mas dekat sini. Kita dah tambah tai, kita buang mas kat sini, dia jadi noritai, maka dekat belakang ni mesti ada des. Sebab again, macam selalu saya cakap, ayat Nihongo ni basic dia ada dua je. Nani nani wa, nani nani des. Nani nani wa, nani nani o, atau nani nani ni, nani mas. Okay, jadi bila mas tu dah hilang, maka kita kena pastikan des tu ada. So kita balik pada ayat contoh tadi. Saya hendak menaiki kereta. Saya hendak menaiki kereta. Watashi wa kuruma ni noritai desu. Kalau saya menaiki kereta saja, watashi wa kuruma ni norimasu. Kalau saya hendak menaiki kereta, watashi wa kuruma ni noritai desu. Boleh faham Jelas Alright. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh. Saya hendak memandu kereta. Okey. Dekat sini memandu tu dalam Nihongo adalah
unteng shimasu. Okay. Unteng o shimasu. Okay. Memandu tu dalam perkataan dalam Nihongo atau dalam bahasa Jepun, dia adalah unteng o shimasu. Okay, kita turunkan ke bawah. Right. Okay, jadi sama macam atas tadi. Sebelum saya tunjukkan ayat Nihongo, saya hendak memandu kereta. Kita tengok dulu ayat Nihongo, saya memandu kereta. Saya lupakan hendak sekejap. Saya memandu kereta. Okay, kita tukar warna sekejap supaya nampak mana satu Nihongo, mana satu Marego. Okay. Jadi saya macam dekat atas tadi. Kita tengok dekat atas tadi. Saya adalah watashi. Kereta adalah kuruma. Okay. Tadi kita guna perkataan menaiki. Sekarang kita guna perkataan memandu. Unteng o shimasu. Jadi kita tukarkan kepada Nihongo. Saya memandu kereta. Lupakan dulu hendak ni. Saya tunjuk ayat yang basic yang pernah kita belajar sebelum ni. Saya memandu kereta. Watashi wa, okay, kereta, kuruma. Di sini dia punya joshi adalah o. Sebab ini adalah perbuatan kita ke atas kereta tu. Kita memandu kereta tu. Jadi dia punya joshi mesti o. Sebab in general, bila kita gunakan nani-nani-mas ataupun doshi ataupun verb, dia punya joshi mestilah o. Macam contoh tadi saya cakap, gohan o tabemasu. Mizu o nomimasu. Minum air. Tadi gohan o tabemasu, makan nasi. Minum air, mizu o nomimasu. Atau apa lagi contoh menulis bahasa Jepun, Nihongo o kakimasu. Itu semuanya dia punya joshi adalah o. Sebab in general joshi untuk verb, untuk kata kerja adalah o. Kecuali beberapa situasi yang mana perbuatan tu kita bukan buat ke atas objek tu, maka dia punya joshi tak boleh o. Macam ni contoh dia punya joshi adalah ni. Watashi wa kuruma ni noritai desu. Okay, so kita balik kepada contoh saya tadi. Saya hendak memandu kereta. Ataupun mula-mula saya nak tunjuk contoh, saya memandu kereta. Yang ni kita pernah belajar dalam 451. Watashi wa, saya memandu kereta. Watashi wa kuruma o no unteng o shimasu. Unteng o shimasu. Okay, nampak Saya lupakan dulu hendak ni. Saya memandu kereta. Watashi wa kuruma o unteng o shimasu. Sebab memandu dalam bahasa Jepun adalah unteng o shimasu. Unteng o shimasu. Tapi macam saya cakap, saya pernah ajar pada kelas yang pernah belajar dengan saya, 2 kali o dalam satu ayat tak ada masalah. Tak ada masalah. Watashi wa kuruma o unteng o shimasu. Tapi kebiasaannya orang Jepun dia tak ulang 2 kali o. Maka dekat sini apa yang boleh kita buat adalah kita buang o di unteng o shimasu ni. Boleh faham Watashi wa kuruma o unteng shimasu. Tu saya memandu kereta. Okey, saya bagi satu lagi contoh lah untuk mudah faham. Kalau saya kata saya memandu sahaja. Kalau kata saya memandu, kereta tak ada, hendak pun tak ada. Hendak ni lupakan dulu. Saya memandu. Ayat Nihongo dia akan jadi watashi wa unteng o shimasu. Okey. Ni kalau kita tak gunakan kereta. Kita tak ada kereta dalam ayat tu. Jadi watashi wa unteng o shimasu. Saya memandu maksud dia. Tapi apabila kita jadikan ayat saya memandu kereta, maka dia jadi watashi wa kuruma o unteng
o shimasu. Sebenarnya watashi wa kuruma o unten o shimasu. Ayat ni tak salah. Sebab macam selalu saya cakap, 2 kali o tak ada masalah. Yang tak boleh 2 kali dalam satu ayat adalah wa. Okay? Jadi watashi wa kuruma o unten o shimasu. Tapi kebiasaannya orang Jepun dia takkan repeat o yang kedua. Maka dekat sini o yang dia buang adalah di sini. Unten o shimasu tu dia buang o nya. Maka dia akan jadi watashi wa kuruma o unten shimasu. Okay? Ini saya memandu kereta. Kalau yang bawah ni saya memandu. Alright. Boleh faham so far Okay. So saya seterusnya saya tunjukkan macam mana kita nak jadikan ayat Nihongo saya hendak memandu kereta. Okay, kalau memandu unten o shimasu, jadi hendak memandu dia akan jadi macam yang saya dah pernah tunjuk tadi dekat atas. Unten o shimasu plus dengan tai form. Maka dia akan jadi kita buang mas ni. So hendak memandu dalam Nihongo kita akan sebut unten o shitai. Okey, sebab kita buang mas, shi tu masih ada. Unten o shi plus dengan tai, unten o shitai. Okey. So bila kita buat ayat Nihongo saya hendak memandu kereta, sama juga macam yang ni, watashi wa kuruma o unten shimasu, cuma kita tambah tai form je. Jadi dia akan jadi watashi wa kuruma o unten o shitai desu. Jangan lupa desu sebab sekarang mas dah tak ada, maka ayat mesti berakhir dengan desu sebab kita dah tukar yang mas tadi menjadi tai form. Jadi dia akan jadi watashi wa kuruma o unten o shitai desu. Again, macam saya cakap tadi, ayat ni tak salah walaupun ada 2 kali o, tapi biasanya orang Jepun akan buang o yang kedua. Dia akan jadi watashi wa kuruma o unten shitai desu. Saya hendak memandu kereta. Saya hendak memandu kereta. Watashi wa kuruma o unten shitai desu. Ataupun watashi wa kuruma o unten o shitai desu. Okay. Itu contoh-contoh yang saya boleh tunjukkan. Saya harap awak semua yang menonton video ni dah faham dengan penerangan tentang chapter 14 ni. Okay, yang mana chapter 14 ni dia nak ajar awak tentang ayat penyata hendak. Hendakkan objek ataupun hendak buat sesuatu. Kita tengok balik tadi daripada atas. Saya hendak komputer baru. Jadi dia akan jadi saya hendak komputer baru. Watashi wa atarashi komputer ga hoshi desu. Okay. Kalau negatif dia, watashi wa atarashi komputer ga hoshiku nai desu. Saya tidak hendak komputer baru. Okey. Jadi bila hendak buat, contoh yang saya tunjukkan di sini adalah saya hendak menaiki kereta. Watashi wa kuruma ni noritai desu. Okey. Macam mana pula kalau sekiranya kita kata saya tidak hendak menaiki kereta. Okey, sama juga macam contoh yang di atas tadi. Okey, hoshi kita tukar jadi hoshikunai sebab dia negatif, tidak hendak. Jadi kalau tidak hendak menaiki kereta, bila kita tukarkan ke Nihongo, maka ayat dia akan jadi watashi wa, okey, watashi wa kuruma ni noritai
shitai desu, hendak menaiki. Tidak hendak, maka kita buang i yang terakhir ni, kita tambah dengan kunai desu. Okay. So, ini akan jadi saya tidak hendak menaiki kereta. Watashi wa kuruma ni noritaku nai desu. Okay. Kita buang i dekat sini, kita tambah kunai, maka dia jadi negatif. Saya tidak hendak menaiki kereta. Okay. Dengan konsep yang sama, dalam satu lagi contoh yang saya berikan tadi. Okay. Saya tidak hendak. Saya tukar warna sekejap. Saya tidak hendak memandu kereta. Okey, negatif Okey, kita tukar balik. So, saya tidak hendak memandu kereta. Watashi wa kuruma o. Kalau tadi, saya hendak memandu kereta. Watashi wa kuruma o unten shitai desu. Sekarang, kalau kita negatifkan dia, watashi wa kuruma o unten shita. Buang i ni, tambah dengan kunai. Jadi dia akan jadi watashi wa kuruma o unten shita kunai desu. Saya tidak hendak memandu kereta. Watashi wa kuruma o unten shita kunai desu. Saya tidak hendak memandu kereta. Okey, jelas So kita tengok, seterusnya kita tengok contoh yang diberikan dalam buku teks. Muka surat 29, narai masho. Kita tengok. Contoh nombor 1. Watashi wa atarashi pasokon ga hoshii desu. Okey. Watashi wa atarashi pasokon ga hoshii desu. Kalau kita translate, dia akan jadi saya hendak. Sebab hoshii saya hendak komputer baru. Sama macam contoh yang saya tunjuk tadi. Cuma saya guna perkataan komputer, dia guna pasokong, personal computer. Saya hendak personal komputer baru. Okay. Kalau negatif dia, ima nanimo hoshikunai desu. Kalau perhatikan dekat sini tak ada ga sebab nanimo ni maksudnya apa-apa. Jadi kalau saya translatekan ayat ni, dia akan jadi sekarang. Okay, sebab sebenarnya dekat sini ada koma. Sekarang saya tidak hendak apa-apa. Sebab tu dia jadi nanimo. Dia tak gunakan joshi ga. Sebab apa-apa. Tapi kalau saya cakap sekarang saya tidak hendak komputer baru. Jadi ayatnya akan jadi ima atarashi pasokon ga hoshikunai desu. Nampak perbezaan dia? Kat sini kita guna ga, kat sini kita guna mo. Kenapa mo? Sebab nanimo maksudnya adalah apa-apa. Sekarang saya tidak hendak apa-apa. Walaupun saya sebut saya, dalam ayat ni tak ada watashi wa, sebenarnya ima watashi wa nanimo hoshikunai desu. Macam selalu saya ajar, watashi wa tu biasanya orang Jepun akan buang. Dia akan tinggalkan. Tak salah dalam ayat bahasa Jepun. Tapi dalam bahasa Malaysia tak boleh. Kita mesti sebut perkataan saya tu. Sekarang saya tidak hendak apa-apa. Faham Okey, kita tengok nombor 3. Ini adalah hendak buat menggunakan verb. Watashi wa tempura o tabetai desu. Saya hendak makan tempura. Okey. Kalau saya cakap saya makan tempura, dia akan jadi watashi wa tempura o tabemasu. Okey, tapi ini sebab ayat ni adalah saya hendak makan tempura, maka dia jadi watashi wa tempura o tabetai desu. Asalnya perkataan tabemasu. Buang mas tambah dengan tai, sebab tai form untuk menunjukkan hendak. Saya hendak makan tempura. Right. Kita tengok seterusnya ayat terakhir nombor 4. Kyo doko e mo
ikitakunai desu. Okay. Di sini maksud dia hari ini saya, again sebenarnya ada saya dekat sini Kyo watashi wa doko e mo ikitakunai desu. Tapi watashi wa dia buangkan. Tak apa, tak ada masalah sebab dalam bahasa Jepun dibenarkan. Hari ini saya tidak hendak pergi. Ikimas ni sebenarnya perkataan ikimas. Ikimas bila hendak pergi jadi ikitai, bila tidak hendak pergi dia jadi ikitakunai. Okey, jadi hari ini saya tidak hendak pergi ke mana-mana. Sebab tu dia jadi doko e mo. Sebenarnya ni wajib ada, tak perlu ada kurungan. Kurungan ni tak perlu. Ni mesti ada sebab kita tak boleh sebut kyo doko mo ikitakunai desu. Salah. Kyo doko mo ikitakunai desu itu salah. Dia mesti ada sebab ni adalah ke. Kalau masih ingat lagi kita pernah belajar di 451 Watashi wa Kuala Lumpur ikimasu. Saya pergi ke Kuala Lumpur. Jadi bila kita kata saya hari ini saya tidak hendak pergi ke mana-mana. Dia mesti jadi doko e mo. Tak perlu ada kurungan. Buang kurungan ni sebenarnya. Kyo doko e mo ikitakunai desu. Hari ini saya tidak hendak pergi ke mana-mana. Okey. So sekian dulu untuk video penerangan chapter 14. Okey, sila saksikan video seterusnya. Saya akan explain tentang kaiwa ichi dan kaiwa ni dalam chapter 14. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih.